Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kamu semua sihat walafiat. InsyaAllah kali ini kita sambung pelajaran kita bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6, pelajaran yang kedua, bidang Al-Quran, unit 2, surah kefahaman, iaitu surah Ad-Duha. Untuk lebih faham, murid-murid boleh buka buku teks Pendidikan Islam muka surat 26. Okey, baiklah, mari kita perhatikan dan baca bersama-sama. Saya harap bersama kamu buku teks kamu boleh buka dan kita baca bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Sadaqallahul Azim. Begitulah tadi bacaan surah Ad-Duha daripada ayat 1 hingga ayat 11. Seterusnya, mari kita lihat sedikit info berkaitan dengan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ialah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah. Seterusnya, surah Ad-Duha mengandungi 11 ayat. Dinamakan Ad-Duha adalah kerana Allah telah bersumpah dengan waktu duha di permulaan surah. Baiklah, sekarang kita lihat apakah sebab-sebab berlakunya penurunan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini merupakan satu penafian Allah terhadap tuduhan orang kafir yang mengatakan bahawa Allah telah membenci dan mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana telah lama tidak menurunkan wahyu. Ceritanya berkaitan dengan penafian daripada puak kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dibenci oleh Allah. Daripada peristiwa tersebut, maka Allah menurunkan surah Ad-Duha bagi menangkis dakwaan orang-orang kafir tersebut. Seterusnya, mari kita baca surah Ad-Duha ayat demi ayat bersama-sama beserta maksudnya. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Maksudnya, demi waktu duha. Ayat yang kedua, Wal-laili idza saja. Yang bermaksud, dan malam apabila ia sunyi sepi. Ayat yang ketiga, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maksudnya, bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidaklah meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh orang musyrik. Ayat seterusnya, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Maksudnya, dan sesungguhnya kesudahan kepadamu adalah lebih baik daripada permulaannya. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Yang bermaksud, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha dan berpuas hati.
Alam yajidka yatiman fa'awa, yang bermaksud, bukankah ia mendapati engkau yatim piatu lalu ia memberikan perlindungan? Wa wajadaka dhallan fahada, yang bermaksud, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan cahaya Al-Quran. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan didapatinya engkau miskin lalu ia memberikan kekayaan. Fa'ammal yatima fala taqhar, oleh itu, ada pun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, ada pun orang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking herdik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, maksudnya, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebut dan zahirkan sebagai tanda bersyukur padanya. Sadaqallahul Azim. Seterusnya, mari kita hayati dan amalkan. Intisari Surah Ad-Duha. Apakah intisari ataupun isi kandungan yang terdapat dalam Surah Ad-Duha ini? Yang pertama, Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda akan diberi kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding di dunia. Seterusnya, dalam surah Ad-Duha juga Allah menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti perlindungan semenjak kecil dan petunjuk Al-Quran. Dan dalam surah Ad-Duha juga Allah menyantuni anak-anak yatim, membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan, serta menyebut segala nikmat yang diberikan sebagai tanda syukur. Begitulah 3 isi-isi penting ataupun intisari yang terdapat dalam surah Ad-Duha. Seterusnya kita lihat pengajaran. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada surah Ad-Duha ini? Yang pertama, orang yang berusaha akan berjaya. Seterusnya, kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Dan yang terakhir, sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 pengajaran yang boleh diambil daripada surah Ad-Duha. Rumusannya, dalam surah Ad-Duha ini Allah menceritakan nikmat-nikmat kurniaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini sebagai dalil-dalil ketinggian dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada kali ini berkaitan ayat kefahaman surah Ad-Duha. Saya harap kamu boleh faham dan baca dengan betul surah Ad-Duha yang kita pelajari pada kali ini. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.